bila kita bersama. Hello, yes. Selamat pagi kepada anda semua yang belum bangun, cepat-cepat bangun. Sebab apa? Hari ini anda akan menyaksikan Fiona dan juga Haziq untuk menyanyi. Wow. Tidak Berbaloi kah untuk menyaksikan kita orang menyanyi? Assalamualaikum. Anda sedang menonton Borak Kopitiam. Tak kisahlah anda menonton kami di TV3 ataupun di Facebook Borak Kopitiam. Kami hargai sangat-sangat anda punya pilihan untuk menonton kami. Sebab pagi ni memang sangat-sangat best. Ada banyak cerita-cerita menarik yang kita dah susunkan untuk anda ni. Tapi 24 Oktober 2020 adalah tarikh hari ini. Kita tinggal beberapa hari saja lagi. Tak sampai 3 bulan. 2 bulan lebih je kita akan masuk ke tahun depan. Semoga tahun 2021 nanti memberikan lebih banyak sinar lah kepada kita. Sebab 2020 ni tak seperti yang kita expect. Yang kita jangka dari dulu. Dulu masa kita sekolah, kita lukis, ada kereta terbang. Betul tak? Betul. Itu kita ada tren laju apa semua kan. Boleh katakan satu tahun yang memang semua orang nanti-nantikan, tapi bila sampainya macam everybody is like macam wow, this is it 2020. Tapi sebelum tu kita dive into topik kita pada hari ini. Apa kata hari ini kita update sedikitlah mengenai perkembangan terkini COVID-19 ya, di mana saya rasa semua orang pun memang tengah menunggu update-update terkini tentang COVID-19 ni. Okey. Untuk update harian memang selalu akan ada petang-petang lah. Pukul 5.30, pukul 6.30 tu akan keluar di Facebook KKM, di Twitter KKM Putrajaya juga. Okey, tapi sekarang ni yang semalam punya result kita nak kongsikan kepada anda di mana ada 710 kes baru. Di mana kes tempatan ada 709. Kes import ada 1. Duka cita dimaklumkan ada 10 kematian. Antara yang tertinggi. Dan kalau kita lihat mengikut pecahan negeri, Sabah telah mendapat rekod yang paling tinggi dengan jumlah kes sebanyak 10,396 kes. Betul. Ya, betul. Kalau ikutkan sekarang kes aktif kita ada 8,416 dan kalau kita tengok pecahan dia pecahan kes yang di mana ada dekat Twitter KKM Putrajaya di Sabah 528 kes, Selangor 62 kes, Labuan 19 kes, di Kuala Lumpur 11 kes, di Perak 4, di Johor 4, Terengganu 2, Sarawak 2, Kedah 1 dan juga Pahang 1. Jadi kalau kita tengok di Sabah agak tinggi dah beberapa hari memang kes agak tinggi di sana. Semoga kita doakan agar rakyat-rakyat Sabah semua dapat menjaga sekarang ini sebab kita di sana ada juga yang kawasan PKPB. Ada juga kawasan yang PKPD. Di Kuala Lumpur, wilayah Persatuan dan juga Putrajaya juga sekarang ini tengah berlangsung PKPB. Dan untuk itu kita boleh katakan kita sebenarnya macam seperti apa yang dimaklumkan, kita berada dalam gelombang yang ketiga. Maksudnya bila kita perlu nak keluar ataupun ada yang terpaksa untuk pergi bekerja, kalau boleh jaga diri kita dan juga tolong kita remind kawan-kawan kita, rakan sekerja kita. Bukan saja kita jaga kita jaga orang lain juga. Sama-sama jaga penjarakan dan sebagainya. Kita pernah hampir menang sebelum ini. Kan? Kita pernah landaikan curve tu. Aku kata kali ini kita cuba lagi. Kita bersatu, insya-Allah kita boleh lakukannya. Sebab COVID-19 ni kita tak nampak. Kita tak tahu di mana dia berada kan. Jadi insya-Allah lah kita ni rakyat Malaysia adalah seorang rakyat Malaysia rakyat yang bertanggungjawab kan, yang memang mendengar kata. Insya-Allah kita boleh kembali dengan corak kemenangan, hampir menang kita hari itu. Betul. Okey, itu saja perkembangan COVID-19 yang kita boleh bawakan kepada anda untuk pagi ini. Kalau nakkan lebih banyak perkembangan, boleh pergi terus sahaja ke laman Sesawang KKM ataupun buka saja MySejahtera app anda yang ada dekat telefon pintar anda. Dekat dalam tu semua ada. Okey. Apa kata kita bagi tahu juga penonton kita pada hari ini, topik kita pada hari ini akan kita berkata revolve around topik title influencer, di mana ia menjadi satu orang kata career yang kita tak sangka. Kalau dulu memang rasa macam boleh ke buat macam tu, tapi hari ini memang betul boleh dijadikan sebagai satu career. Kita nak cerita pasal influencer tu kejap lagi. So sekarang ni kita nak cerita pasal ini hero kita, Tan Sri Dr. Noor Hisham, yang telah pun membuat kemunculan dekat satu PSA, iklan PSA Bobo Boy, di mana Bobo Boy nak guna kuasa tu dengan kawan-kawan dia, tak dapat guna kuasa nak bunuh COVID-19, tapi
Tan Sri Dr. Nur Hisham guna hand sanitizer. Dia picit, letak kat tangan kan. Lepas tu menang. Yes. Sebab itu adalah benda yang kita kena buat sekarang. Tapi kalau kita tengok iklan tu memang boleh menarik perhatian kanak-kanak, orang dewasa semua boleh tengok. Jom kita tengok sikit video PSA Bobo Boy bersama dengan Tan Sri Dr. Nur Hisham. Boleh kita play sikit tengok untuk penonton-penonton TV3. Tekan Halita. Kuasa kita tak berkesan. Itu Dr. Nur Hisham. Doktor, kuasa kami semua tak berkesan. Kamu tak perlukan kuasa untuk mengalahkan virus COVID-19. Kamu hanya perlukan CAPP. CAPP? Oh, kami tahu. C, cegah jangkitan COVID-19 dengan mendidik keluarga dan C cegah. Apa A? Apa PP? Anda kena tengoklah iklan tu. Dan memang kat social media ramai yang share. Dekat YouTube pun ada, anda boleh tengoklah ya. Iklan di mana Tan Sri Dr. Nur Hisham dianimasikan. Itu satu inisiatif yang sangat bagus saya boleh cakap. Sebab apa? Bila anak-anak kecil kita tengok animasi ini, mereka boleh secara tidak langsungnya akan terapkan nilai-nilai yang kita harus praktikkan itu dalam orang kata sejak kecil lagi. Guna hand sanitizer yes, tu. guna hand sanitizer, gunakan pelitup muka anda. Betul. Okey, satu lagi cerita viral yang telah orang kata macam tular di social media baru-baru ini yang kita dapat tahu bahawa sekarang ada satu swab test yang boleh dapat result dia secepat sepantas 1 minit sahaja. Haziq. Sebenarnya dapat dah? Yes. Kita bukan within tunggu 1 2-3 minute. hari ke? Bukan. Oh. Yang ini 1 minit sahaja dah boleh dapat keputusan dia. Tapi test kit ini ada di Singapura. Okey. Dan dikatakan macam mana nak buat test kit ni dengan menghembuskan nafas sahaja. Gitu, Mel. Dapat sikit kita hembus nafas. Macam tu. Okey, kalau kita tengok ujian pernafasan tu untuk mengesan virus COVID-19 boleh siap dalam masa tempoh seminit. Ada juga video yang kita nak kongsikan kepada anda di mana test kit seminit ni yang tengah dibangunkan di Singapura. Jom kita tengok. Spectrometer, and there will be some machine learning and an algorithm inside that processes the data and gives you the reading in less than a minute. So right now, the reading is the entire process of reading it is not yet automated, but researchers are working on it, so you can get the reading, as in you can interpret the readings really easily. I see. Well, Audrey, this test registers chemical changes in a patient's breath. Wow, sangat canggih diharapkan agar kesan ujian tepatlah kan dia punya result tu. Sebab sebenarnya sekarang ni dia masih lagi prototype. Jadi masih lagi dalam tempoh percubaan. Betul. Harap-harapnya betul-betul boleh berkesan lah. Dan diharapkan vaksin pun akan dapat dihasilkan, dapat siap, dapat selesai ujiannya tidak lama lagi supaya kita semua dapat buanglah COVID-19 ni kan. Betul. Semua orang harapkan benda yang sama rasanya. Jadi kita harapkan agar COVID-19 ni hilang. Kita doa sama-sama ya, kita sebagai rakyat Malaysia, kita doakan agar COVID-19 ni tiada lagi di dunia ini. Alright, sekarang ini seperti yang Fiona cakap tadi pasal influencer. Kalau bagi anda semua yang ada di rumah macam mungkin akan tertanya-tanya, influencer ni binatang apa? Influencer ni apa benda? Bukan binatang. Aduh. Apa Fiona? Contoh. Pagi-pagi jangan stres-stres. Orang stres dengar pasal tu. Okey, tapi sebenarnya influencer ni adalah kita tak ada lagi apa dalam bahasa Melayunya influencer ni, tapi kita tahu influence tu adalah pengaruh, betul. Kalau influencer tu mungkin mempengaruhi apa yang contohlah kalau kita nak jual sesuatu, kita bagi influencer tu promote. Kalau orang beli, maknanya dia telah pun berjaya untuk influence orang tu untuk beli. Pada kata orang tu mampu mempengaruhi orang lain lah. Ya, contoh kita cakap, ya Allah sedapnya makanan ni. Dia cakap sedapnya makanan tu pun dah cukup mempengaruhi lah benda tu. Jadi dia adalah influencer. Dan benda tu ada dua kesan. Satu, membawa kesan kebaikan. Dan satu lagi, membawa kesan keburukan. Dan kalau anda mempengaruhi orang tu dari segi apa? Kalau kita lihat kan, Haziq pun merupakan seorang influencer juga. Saya tak cakap. Saya tak cakap. Betul kan kalau kita tengok Instagram Haziq. Tapi inilah dia, kita boleh tengok antara influencer terhebat di Malaysia. Ini yang tersohor di Malaysia lah. Kita ada Datuk Seri Siti Nurhaliza, di mana apa benda pun yang Datuk Seri Siti Nurhaliza buat boleh mempengaruhi orang ramai. Ini Yuna yang telah pun bukan setakat di Malaysia juga mempengaruhi
seluruh dunia sekarang ni. Yuna Zara, okey? Selain daripada Yuna, kita ada macam Sheila Hamzah juga. Kan kalau kita lihat bukan Sampai ke saja di China. Malaysia, China. Betul. Nampak Betul. Aziz. Okey. Sangat-sangat. Tapi antara influencer yang Aziz nampak sekarang ni yang berjaya influence orang ramai adalah yang Aziz nampak Niloufar. Yes. Sebab kalau Niloufar buat apa je, ramai wanita-wanita yang share apa yang Niloufar buat. Lagi-lagi baru-baru ini kita tahu Niloufar telah pun bernikah pula sekarang, dan benda tu telah pun membuatkan ramai orang juga ingin bernikah. Itu adalah influencer. Betul. Dan antara influencer yang berpengaruh di Malaysia, kita ada siapa ni? Dr. Suwinsi. Yes. Kalau kita lihat Dr. Banyak Suwinsi tahu dia PhD, ijazah dia. Betul. Selain daripada menjadi seorang artis, kan, dia sibuk juga pergi belajar. Kita juga ada Faizal Tahir juga. Ya, banyak buat misi-misi kemanusiaan. Faizal Tahir, kalau kita dengar lagu Assalamualaikum tu, itu pun sudah cukup untuk mempengaruhi kita. Betul. Sebab itu kita kata macam untuk seorang influencer tu kan bukan saja orang yang mempengaruhi orang untuk beli barang, tapi juga mempengaruhi orang untuk berbuat baik, berbuat benda baik. Yep, itulah influence-nya kan. Itulah daya tarikannya untuk mempengaruhi orang tu. Dan antara influencer berpengaruh kat Malaysia ni yang juga merupakan seorang dermawan di Malaysia. Kita ada videonya kita kongsikan kepada anda. Jom kita saksikan. Niloufar atau nama sebenar Nur Niloufar Muhammad Nur merupakan seorang pengacara, model dan usahawan yang semestinya tidak asing di mata masyarakat. Mula membina tapak seninya di salah sebuah rancangan reality TV. Kini Niloufar sangat terkenal dan mempunyai jumlah pengikut di Instagram sebanyak 8 juta pengikut, menjadikan beliau sebagai individu mempunyai pengikut Instagram paling ramai di Malaysia. Selepas mencipta pelbagai kejayaan dalam bidang seni dan perniagaan, Niloufar terus melakar sejarah dengan menubuhkan badan kebajikan pertamanya yang dikenali sebagai Pertubuhan Kasih Niloufar dengan tujuan berbahagi rezeki dengan mereka yang kurang bernasib baik. Ustaz Abid Liu merupakan seorang pendakwah bebas dan juga usahawan. Beliau kini sering mendapat perhatian masyarakat kerana keprihatinannya membantu golongan yang kurang berkemampuan dalam menghadapi Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Meskipun sering mendapat halangan dari pelbagai pihak, beliau tidak pernah berputus asa menjalankan aktiviti kebajikan bagi memastikan golongan yang kurang bernasib baik ini terbela dan terjaga. Selain itu, dengan usaha yang ditunjukkan oleh Ustaz Abid Liu ini, pastinya memberikan inspirasi kepada orang ramai agar sentiasa memberi kepada yang memerlukan. Faris Zakaria atau lebih dikenali sebagai Solos merupakan personaliti isukan yang mencipta fenomenanya sendiri sebagai atlet isukan dan juga streamer di media sosial. Walaupun ramai yang beranggapan bermain permainan video tidak mendatangkan faedah, tetapi jika cara dan salurannya betul, karier ini juga boleh mendatangkan hasil yang lumayan. Kalau main tengoklah, boleh baca, difahamkan kos keseluruhan berjumlah 65K. Apa yang lebih menarik lagi, Solos memanfaatkan popularitinya untuk membantu golongan memerlukan dengan sering melakukan penstreaman amal menerusi laman Facebooknya. Hebat kan? Sebenarnya ramai lagi pepengaruh lain yang menggunakan popularitinya untuk tujuan kebajikan. Tapi apa yang penting ialah sifat suka membantu antara satu sama lain ini perlu dijadikan amalan oleh semua. Tidak kira status ataupun pangkat. Itu dia antara influencer-influencer yang ada di Malaysia ni yang mempengaruhi kita untuk berbuat kebaikan, membawa kita ke arah kebaikan. Kita pun sebenarnya
ramai di antara anda semua yang berada di sini, yang berada di Facebook juga boleh mempengaruhi orang untuk berbuat baik dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang buruk. Tak semestinya nak jadi influencer baru boleh mempengaruhi orang lain untuk berbuat baik. Ya, Gunakan orang kata platform yang ada, platform social media yang ada dengan orang kata berbuat benda yang baik-baik. Ya kan, lagi-lagi bila ada followers yang ramai. Dekat social media sekarang ni adalah satu platform yang baik untuk kita berdakwah juga. Untuk kita bercakap mengenai agama, untuk membawa ke arah kebaikan kan. Jadi kejap lagi ada banyak cerita mengenai influencer daripada influencer remaja sampailah kepada influencer orang tua ni. Bagus, betul. Orang tua kan. Jadi anda semua jangan ke mana-mana, kita jumpa selepas ini di Borak Kopitiam. Dia macam ada sense tau. Tikus-tikus dari kawasan lain bergerak dan pergi ke kawasan yang dah kurang saingan dia. Macam mana lagi kita nak bagi orang tengok apa yang ada kat Sarawak? Ada beberapa etnik sebenarnya yang hampir pupus. Ingatkan periksa boleh balik lagi kan, tapi ayah terus tak balik. Majalah 3, Isnin 9 Malam. Nampak?
Kita oranglah teman dia. Iman Troy dengan lagunya Teman. Lagu yang seminggu, 2 minggu lah dapat 3 juta views dekat YouTube. Power. Ceritakan sikit lagu Teman ni. Okey, cerita mengisahkan tentang teman ni adalah relate dengan life Iman sendiri, which is seorang perempuan yang keep cari teman hidup dia sampai sekarang tak jumpa. Tak jumpa. Dia nama dia memilih. Jenis saya macam dia nak yang macam ni, dia nak yang macam tu. Tak salah kan? Ada sebab dia bagus sebenarnya. Ada bagusnya lah, ada bagusnya lah. Saya. Yes, memang bagus sebab Iman pun baru 18 tahun. Betul. Kan, 18 tahun panjang lagi dia punya masa tu. Betul. Okey, tapi kalau kita tengok tadi kan lagu tadi Iman nyanyi live. Betul. Live kecil-kecil, lagu suara dah sedap kan. Memang nyanyi since sekolah lagi kan? Ya, saya. Saya memang mula nyanyi daripada umur saya 16 tahun. Lambat 2 tahun sikit. lepas. 2 tahun lepas. Tak jauh mana pun. Masalahnya Haziq, 16 tahun Haziq tengah buat apa tu? Masa saya 16 tahun? Sekolah lah. Nak buat apa lagi? Geram dengan partner saya hari ni. Ini Iman masa sekolah dulu, pengakak rupanya. Bukan. Baju PJ sekolah. Baju sekolah. Baju pengangkat t-shirt tu. Okey, tapi kalau kita tengok Iman masa sekolah pun memang dah ke depan Memang dah ke depan. Alhamdulillah. Masa ni saya baru nak start menyanyi. Saya baru tahu yang saya ada bakat. Kenapa 16 tahun, Man? Kenapa bukan masa 13 ke 14 tahun? Sebab saya pun macam ragu-ragu dengan diri saya sendiri. Sampailah cikgu saya sendiri datang jumpa cakap, why not kita cuba macam itu. Cikgu yang cikgu saya. Mama Iman sendiri sokong Iman nyanyi tak? Dengan cerita macam mula-mula macam tak sokong kan? Ada konflik sikit. Masa Iman awal-awal dulu, dia tak kasih. Masa Iman 16 tahun, masa sekolah dulu, Iman masuk semua pertandingan sekolah senyap-senyap. Mama tak tahu semua. Sampailah satu hari ni, Mama nampak bakat Iman. Nampak start dari situ dia macam, daripada pertandingan juga, Iman menang nombor 1. Mesti macam dalam cerita drama yang macam mak dia tak sangka dia boleh nyanyi, dia nangis kat bawah tu. Betul. Dia macam tu. My daughter can sing, right? Okey, tapi Iman juga banyak followers dekat social media. Kan? Daripada social media punya followers yang ramai itulah menyebabkan Iman telah pun mendapat peluang untuk menjadi duta-duta produk. Kan banyak kan sekarang Iman Macam ni impact dia. Okey, kita tahu Iman ramai followers, tapi start umur berapa? Start bila tu yang Iman nampak yang macam followers tu naik mencanak? Masa saya umur 16 tahun juga. Semua terjadi masa dia 16 tahun? Betul, masa saya umur 16 tahun juga. Macam mana Iman, macam mana Iman start ni? Kita nak try juga. Semua cikgu juga yang cakap saya. Cikgu belikan followers lah, beli. Cikgu dia belikan followers. Cikgu juga yang cakap, okay, why not awak try buat cover dekat Instagram. Macam tu. So saya pun cakap, boleh juga. Saya pun try buat. Alhamdulillah. So daripada cover tu lah menarik followers untuk datang follow Iman. Betul. Saya percaya ada ramai orang juga try nak buat cover, nak buat macam-macam dekat Instagram, TikTok dan sebagainya. Tapi tak menjadi. Jadi mungkin Iman boleh ceritakan sikit, kongsikan sikit lah tips rahsia sikit. Macam mana nak tarik orang untuk follow? Bagi saya, untuk buat cover ni, korang just jadi diri sendiri. Jangan malu untuk buat something new. Betul. Kadang-kadang macam kita pun tak nampak kan. Tapi satu, kita punya, saya cakap Instagram ni adalah salah satu platform di mana kita boleh tunjuk bakat kita. So korang kena gunakan platform ni sebaik mungkin. Tapi Iman adalah influencer remaja lah, kan? Yang berumur 18. Nampak beza lah. Tak adalah sama tinggi nampak juga. Macam anak mak kan dengan Fiona. Muda. Okey, ini antara video-video Iman lah dekat TikTok dan orang sebenarnya lagu Teman ni pun adalah lagu yang trending dekat TikTok. Yang ramai orang buat tarian tu. Dan saya 2 kali kot saya post lagu tu dengan Iman. Betul tak? Betul. Setiap kali jumpa mesti. Setiap kali kita jumpa kita buat benda tu. Tapi Iman menggunakan platform tu untuk mempromosikan lagu Iman. Dia main di videonya. Okey. Ini kali keberapa Haziq? Ya Allah, teruknya. Berapa kali Haziq praktis? Yang ni katanya tag 1 je katanya. Tag 1 tapi ni tag yang ke 146,000. Tapi masa Haziq buat tarian tadi tu, yang rekod tu adalah kawan Iman sendiri.
Kawan Iman ni juga adalah seorang yang mempunyai followers yang ramai dekat social media. Nama dia Nur Aziatul ataupun kita panggil dia Kak Senah. Kak Senah. Silakan Kak Senah. Hello. Okey. Kak Senah Alright. pun kawan Iman, kawan sekolah ke apa? Kawan sekolah. Oh, kawan sekolah. Diorang ni dah umpama adik kakak angkat. Siapa kakak, siapa adik? Kakak saya adik. Oh, dia kakak saya. Saya kakak juga. Nampaklah tangga umur tu kan dengan Fiona. Alright. Okey. Alright, tapi kan sebelum kita nak bawa nak cerita lebih panjang lagi dengan Hazi, kita ada nak tunjuk, nak ajak korang buat TikTok boleh tak? Korang Boleh. Takut betul. Ada. Okey. Kita mainkan satu video, tengok dia orang terus dapat ke tak? Oh my god. Okey, ini contoh, belum buat lagi. Dia orang pun tak tahu video ni bila sebab dia orang rekod banyak kali. Dah banyak video buat Haziq. Macam mana nak ingat? Ya ampun, macam manalah awak hafal ni ya? Oh, korang tengok je terus dapat buat Is it? Okey, ni. Praktis juga. Lama tak praktis. Lama? Lama. Sebenarnya kan buat TikTok ni saya since dulu saya tak faham. Sampai hari ni saya tak berjaya nak faham. Okey. Macam manalah macam Iman dengan kawan ni kan. Boleh tengok sekali lepas tu boleh buat. Sebenarnya buat TikTok ni ada template dia ke? Dia macam sebenarnya kita orang tujuan sebenar kita orang main TikTok sebab nak release tension. Time kuarantin. Start daripada kuarantin lah kan. So why not kita orang post? Kita pun cakap betul. Sebab kita pun ada TikTok masa kuarantin. Dia saya kan belajar menari ni best tau. Sebab dia macam dia fun. Lepas tu dia lagi buat dengan kawan-kawan kan. Dia dapat release tension lah. Secara tak langsung, dia umpama kita workout. Okay. Betul. Macam Zumba. Kita boleh berpeluh. Kita Zumba. Macam berpeluh. Berpeluh. Okey, jom kita Zumba. Kita Zumba satu kali. Kita tengok lagu yang pertama tadi. Okey, korang buat. Aku tak kerti. Kita tak payah buat kan? Sekali dah. Sengaja bikin plan, kasih minyak lantai. Kasih slow, kasih slow, kasih slow, kasih slow tempo. Kasih slow. Dia freestyle lah. Kasih slow. Tapi, okey, last lah kita nak tanya Aziz lah kan. Aziz bila Aziz punya followers pun naik kan dekat TikTok. Aziz sebenarnya nak bawa apa dekat dalam TikTok Aziz tu sebenarnya? Mostly kelakar lah. Macam dekat TikTok Aziz semua I just being myself kat situ tau. So tak tahu pula dari situ macam orang tengok macam tak sangka ke mula macam bodoh-bodoh ke. Jadi mau tengok kan. Dia mengaku kebodohan. Tak apa, dia cakap sendiri tak apa. Jangan kita yang cakap. Alright. Jangan lupa untuk follow IG dan juga TikTok diorang. Macam Iman punya IG TikTok apa? Iman Troy, semua kat platform nama Iman memang Iman Troy. Iman Troy, bukan Troye Bukan. Iman Troy. Sensitif ya Troye tu. Aziz? Tak dijawabkan. Haziq Kacak. Haziq Kacak? Bukan Haziq Kacak kan? Itu bukan ada Haziq Kacak. Jangan bukankan pasal Haziq Kacak. Tapi dia kena pronounce Hazy Kecha. Hazy Kecha. Alright, thank you Iman Troy dan juga Aziz ataupun Kak Senah kita. Tapi apa ni, makcik kita ni ada something nak bagi tahu. Ada sedikit nak sampaikan kepada penonton semua di mana kita ada Wave Award yang akan berlangsung iaitu Wave Award 2021, pertandingan filem pendek dan juga tarian di mana bebaskanlah kreativiti anda melalui penceritaan norma baru kategori pertandingan filem pendek untuk pelajar Institut Pengajian Tinggi dan terbuka. Kategori pertandingan tarian juga adalah terbuka. Jadi hadiahnya lebih daripada RM33,000 untuk dimenangi serta sijil dan trofi. Tarikh penyertaan adalah dari 22 Oktober hingga 15 Januari 2021. Jadi layari www.waveawards.my untuk lebih banyak details mengenai Wave Award 2021. Yes, Wave Award. Wave tu adalah ombak kan?
Nari sikit. Macam tu. Anugerah ombak. Okey, tapi kan kita nak cerita pasal antara influencer muda yang juga menggunakan platform-platform social media ni untuk naik. Masa Perintah Kawalan Pergerakan hari tu, kita ada pasangan suami isteri ni yang juga menjadi influencer dengan menunjukkan mereka masak di rumah. Dan dapur mereka cantik kan, kuali mereka bersih. Dan video tu mendapat perhatian ramai, termasuklah Perdana Menteri kita. Jom kita saksikan video kita cerita ni pasal Sugu Pavitra. Jom kita saksikan. Guys, so hari ni kita nak buat ayam masak kicap pedas. Hai semua. Kali ni Cik Nom nak... Influencer atau bahasa Melayunya disebut sebagai pempengaruh. Bila berbicara mengenai pempengaruh, siapa yang tidak kenal dengan influencer yang lebih kepada chef resepi masakan. Seperti Khairul Aming, Cik Nom, Adik Food dan ramai lagi lah. Nak sebut semua takut sampai esok tak habis. Tapi ini dia antara chef resepi masakan yang menjadi perhatian sejak kebelakangan ini. Menggunakan saluran YouTube Sugu Pavitra adalah hasil kolaborasi nama si isteri S. Pavitra bersama suaminya M. Sugu. Mereka telah memilih konten masakan kerana menyedari ia satu-satunya perkongsian minat pasangan dari Sungai Siput, Perak ini. Sweet kan? Antara video masakan yang telah mendapat tontonan ramai adalah kari ayam pencen paling sedap dengan tontonan lebih 2 juta penonton. Semestinya dalam fikiran semua, video yang dihasilkan itu menggunakan peralatan yang canggih kan? Ia ternyata meleset sekali. Rakaman dihasilkan ini hanya menggunakan telefon bimbit sebagai kamera dan tanpa menggunakan tripod yang biasanya menjadi peralatan wajib para YouTuber maupun juru foto dan videografer. Tetapi Pavitra turut dibantu oleh suaminya sendiri. Meskipun pernah mengalami kejatuhan di saat nama sedang tinggi menjulang, ia bukanlah penghalang untuk Pavitra meneruskan rancangan masakannya di YouTube. Ternyata saluran YouTube Sugu Pavitra telah menambat hati semua rakyat Malaysia. Bukan sahaja resepi masakannya, malah kehidupan sederhana yang dipaparkan adalah realistik dan tidak dibuat-buat. Pas masukkan garam, kita kacang sedikit. Tambah menarik, kefasihan Pavitra berkomunikasi dalam bahasa Melayu ketika berkongsi resepi dan tutorial masakannya telah berjaya menambat hati semua yang menontonnya. Apa-apa pun untuk Sugu Pavitra, kami dari Borak Kopitiam sentiasa mendoakan yang terbaik untuk anda dan terus maju jaya. Ya, itu antara yang kita tengok sepanjang PKP hari itu kan, yang memberikan kita satu pengaruh lah. Betul. Kalau kita tengok ramai juga yang lepas tu buat video masak-masak kan. Yes. Dekat rumah. Tapi yang paling saya suka sekali video masak-masak ni, saya suka Khairul Aming. Setiap kali bulan puasa memang kita akan tengok video dia. Kita tunggu video Khairul Aming untuk Khairul Aming buat. Alright, tapi sekarang ni tadi kita dah cerita pasal influencer. Ini bukan Khairul Aming. Ini influencer. Tapi Kal Syafiq. Selamat pagi kan. Khabar. Okey, tadi kalau kita ada influencer remaja. Kau nak cakap apa? Kau influencer orang tua? Dewasa. Orang tua tapi kita adalah influencer dulu-dulu. Influencer dulu. Cara lain. Lain sikit. Kan? Sebab dulu Kal Syafiq adalah seorang pelakon, seorang pengacara. Ya, betul. Seorang businessman. Dengan cara yang bukannya menggunakan social media sangat masa tu. Mungkin kau boleh ceritakan macam mana cara masa tu social media ni baru macam Instagram semua baru nak start. So I think about 10 tahun lepas belum ramai orang terdedah dengan Instagram. Cuma waktu tu mungkin ada Twitter, tapi biasa Twitter ni orang luahkan perasaan je lah kat situ kan. Nak jadi diri sendiri. Jadi diri sendiri dan juga Facebook lah. So along the way daripada 2010 sampai ke mungkin 2015 dia dah start evolve. Dia dah semakin ramai follower, semakin ramai pengguna media sosial tu. Tapi macam mana? Kita mungkin masa tu kita adalah awal-awal, pengguna awal. Okey, tapi bila kita tengok ramai anak-anak muda yang datang dekat social media ni kan, kita sebagai mungkin yang generasi lain, generasi Y lah. Generasi Y ni
yang nak masuk, nak join sekali benda tu? Memang kita rasa dia punya perbezaan dia masa awal dengan zaman sosial media sekarang. Berbeza dengan apa yang kita ketengahkan dulu. Mungkin dulu orang tak cerita sangat pasal OOTD, tak ada macam menari-menari, tak ada macam influence daripada TikTok dan sebagainya. Dia more tu macam katakan hari ni kita nak share apa pasal kita punya makanan ke, pasal kereta rosak ke. Biasanya share macam tu. Kita punya pengalaman sendiri. Lebih kepada pengalaman diri sendiri. Apa yang berlaku pada macam diary kita lah. Macam hari-hari yang kita kongsikan dengan orang ramai. Okey, tapi itulah kita cakap pasal pengalaman diri sendiri ni. Karl Syafiq dulu pernah berada di puncak yang memang masa tu muka Karl Syafiq kat TV. Kan? Jadi pengacara muka Karl Syafiq. Jadi pelakon muka Karl Syafiq. Tapi tiba-tiba ada satu point tu Karl Syafiq senyap. Mungkin boleh ceritakan di mana Karl Syafiq masa tu? Wow. Saya sebenarnya kalau ikutkan saya senyap tu tahun 2019 awal tu memang saya dah orang kata apa bagi tahu diri saya sendiri yang mana saya tak boleh nak fokus kepada banyak benda dalam macam selama ni saya mula masuk yang betul-betul menceburkan diri dalam bidang seni ni 2008 sampai 2017-18 yang betul-betul saya all out. Saya buat apa benda yang macam ada offer je saya ambil, saya buat segala benda yang saya buat sebab saya minat. Tapi disebabkan waktu yang sama saya ada bisnes saya juga. Jadi saya dah lama meninggalkan, maksudnya saya tak betul-betul fokus pada bisnes saya. So saya ambil keputusan untuk fokus kepada bisnes pada tahun 2019 lah. Jadi saya senyap sikit, saya tak keluar TV sangat sebab banyak offer yang saya terima tapi saya terpaksa tolak sebab saya nak fokus pada satu benda. Saya pernah pakai baju Karl Syafiq. Oh, thank you so much. Kan neonet. Ya betul. Neonet kan. Warna-warni tau baju dia. Cantik, memang sangat cantik. Tapi kalau kita tengok berita, kita dapat tahu juga Karl pernah juga mengalami kemurungan juga sebelum ni. Adakah sebab itu ada kaitan dengan Karl senyap kejap? Dia ada banyak faktor sebenarnya. Faktor yang membuatkan saya jadi macam tu, saya sendiri pun sukar nak pastikan lah sebab apa. Cumanya mungkin salah satu sebab selama ni kerjaya saya sentiasa berbunga-bunga tau. Maksudnya sentiasa happy lah. Happy je tau. Tapi bila saya terpaksa tinggalkan satu benda untuk fokus kepada benda lain, saya jadi macam saya seorang yang multitasking. Saya suka bergerak. Saya suka move dan juga saya suka buat macam-macam benda tau. Saya sangat aktif. Tapi bila satu benda yang saya terpaksa tinggalkan, saya jadi macam berfikir banyak. Satu sebab lah. Lagi-lagi benda yang awak sayang. Sama, betul apa yang dia cakap tu. Lepas tu saya pula ada satu, saya diagnose ada satu penyakit yang mana nama dia ankylosing spondylitis. Dia berkaitan dengan saraf dekat tulang belakang yang membuatkan saya kadang-kadang saya tak boleh bangun, saya tak boleh berdiri, saya tak boleh duduk. Kalau saya kena attack tu memang teruk. So tu salah satu faktor yang membuatkan saya rasa down sangatlah. Tu 2019 juga berlaku 2019, semuanya tahun lepas. Tapi macam mana Karl hadapi benda tu? Siapa yang bagi sokongan kat Karl? Macam mana? Apa rawatan yang Of course, orang keliling saya, kawan-kawan saya, keluarga saya banyak memberi orang kata apa sokongan lah, memberi orang kata semangat kepada saya untuk terus orang kata terus berfikiran positif. Tapi waktu yang sama memang saya selalu negatif tu sentiasa datang sebab kita selalu fikir yang bukan-bukan kan. Time Karl berfikiran negatif dan sebagainya, ada tak macam Karl akan macam buat posting dekat social media? Kadang-kadang ada, kadang-kadang sebab saya mungkin walaupun kita ada keluarga, kita ada kawan-kawan yang kita boleh kongsi, tapi tak semua benda yang kita rasa kita nak kongsikan dengan diorang. Dan saya selalunya kadang-kadang kalau saya kongsikan di social media tu, saya tak fikirkan pasal follower yang ramai ke tidak. Saya cuma ikut perasaan. Kadang-kadang lah. Share apa yang nak saya rasa apa saya nak fikir, apa yang saya rasa saya nak luahkan. Tapi Karl, adakah social media juga memberikan impact benda ni kepada keadaan Karl semasa tu? Mungkin komen-komen orang ke? Okey, saya belajar untuk menidakkan komen-komen yang negatif sebenarnya dah lama. Saya rasa benda tu tak bersangkut paut sangat dengan apa yang saya hadapi lah. Sebab saya dah tahu macam mana cara untuk ignore apa-apa yang negatif yang mungkin boleh memberikan efek ataupun kesan kepada pemikiran saya. Tapi saya mengambil keputusan untuk mendiamkan diri daripada sosial media dalam waktu yang lama juga, hampir setahun. Sebelum saya memberitahulah, itu pun atas nasihat
orang sekeliling dan juga doktor yang merawat saya, yang mana mungkin saya boleh membantu orang yang dalam situasi seperti saya. Yang sama seperti itu. So sekarang Carl banyak share mengenai keadaan tidak terlalu banyak di sosial media, tapi sesiapa yang datang dan tahu pasal situasi saya, yang datang dan bertanya dan apa yang saya boleh bantu dan kongsikan, saya akan kongsikan. Wow. Benda tu sebenarnya mungkin agak sukar untuk kita ceritakan kepada orang sebab ada yang faham dan ada yang tak faham. Dan mungkin juga ada yang memang betul-betul niat nak buat baik, nak tolong, dan ada juga yang macam berpura-pura datang nak tolong. Betul, betul memang faktanya lah, memang selalu jadi macam tu. Dan ada yang mungkin menganggap bila anda ni, bila seseorang tu mengalami kemurungan, dia ni dah gila ke, dia ni dah tak betul kan. So dia fikir macam tu. Sebenarnya pemikiran seperti itu salah, dan kita yang tahu tentang situasi seseorang tu sepatutnya memberi, orang kata apa, sokongan, memberi bantuan kepada dia. Tapi macam mana keadaan kau sekarang ni? Mungkin kita saya boleh kata alhamdulillah, semakin lama saya semakin orang kata apa, positif. Okey, semakin positif, tapi masih lagi dalam rawatan dan masih lagi perlu jumpa dengan saya punya psikiatri. Itulah, kita doakan yang terbaik lah untuk Carl Syafiq. Sebab kita tahu Carl yang sebelum ni macam mana. Saya seorang yang saya cakap terus terang lah, saya memang serius, saya memang susah nak bersedih ke, nak fikir yang bukan-bukan. Tapi itulah, saya tak pernah sangka yang situasi macam tu jadi kepada diri saya sendiri. Yang selama ni saya sangat aware dan saya suka membantu juga orang yang mengalami keadaan yang sama macam saya. Tapi tiba-tiba kena kat saya memang jam lah masa tu. Mula-mula memang apa ni, macam tak tahu nak buat apa. Memang saya banyak berkurung, banyak duduk dalam bilik, tak nak jumpa orang. Memang itu adalah salah satu, orang kata apa, mungkin simptom yang kita boleh nampak pada sesiapa yang mengalami keadaan macam itulah. Itulah dia kan. Kita sebenarnya, sebab saya pun banyak kali juga cari mana Carl Syafiq. Tahun lepas kan. Sebab saya pakai baju kan tahun lepas. Bukan setakat Haziq je lah. Maksudnya macam even kawan-kawan, saudara mara pun saya tak nak jumpa. Kalau orang datang rumah saya pun saya akan duduk dalam bilik. Saya takkan keluar. Tapi itulah simptom-simptomnya lah kan. Tapi insyaAllah kita doakan agar Carl Syafiq kembali untuk aktif. Alhamdulillah kembali positif. Hari ini saya bersetuju untuk datang ke Korporat Kopitiam. Thank you so much juga. Terima kasih kerana menjemput saya. Okey, tapi Instagram ada lagi? Ada. Okey, jangan lupa follow Instagram Carl Syafiq. Mungkin anda nak bertanya mengenai benda yang sama kan? Mungkin anda mengalami perkara yang sama macam Carl, boleh tanya Carl dengan Instagram ni Carl Syafiq, betul? Ya, betul. Cari je Carl Syafiq kat situ, ada Carl share kan. Nanti kalau anda nak tanya mengenai mungkin penyakit dan juga simptom-simptom seperti apa pengalaman Carl tu. Macam mana saya nak kongsikan, saya boleh kongsikan. Tanya je lah DM saya. Apa yang saya boleh kongsi, saya boleh kongsi. Boleh buat video ke? Boleh, tak ada masalah. Kan? Alright. Okay, thank you Carl Syafiq sebab sudi bersama dengan kita orang. Kita doakan agar Carl Syafiq kembali ceria. Saya nak Carl Syafiq yang dulu. Thank you so much. Amin. Alright, kita nak berehat seketika, Fiona. Sebab apa? Selepas ini kita bawakan tetamu yang sangat special untuk anda semua. Jangan ke mana-mana. Kembali bersama saya Fiona di Borak Kopitiam. Macam baca berita lah pula kan. Okey, bagi anda semua yang baru saja join kita, jangan lupa untuk share kita punya live ni supaya lebih ramai lagi orang boleh mendapat manfaat daripada apa yang kita kongsikan pada hari inilah. Okey, dan bersempena dengan bulan kaunseling yang akan dilancarkan ini, hari ini Fiona akan bersama dengan seorang tetamu yang cukup istimewa. Okey, iaitu kita ada Profesor Madya Dr. Saleh Ahmad daripada Kamp Pembangunan Wanita, Masyarakat dan juga Keluarga. Kita akan berbual-bual dengan Prof hari ini. Okey, ada tak Prof? Hello. Hi Prof. Hello. Hai, selamat pagi. Assalamualaikum. Hai Fiona, apa khabar? Salam. Hello Prof. Prof muncul dekat sini dah. Okey, jom. Okey. Hi Prof. Okey, so sementara Prof ada dekat sini, Fiona nak ambil peluang untuk tanya Prof sedikitlah tentang tujuan sambutan bulan kaunseling kebangsaan yang bakal dilangsungkan nanti. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih Fiona. Selamat pagi semua para penonton sekalian. Baiklah, secara umumnya Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat sebenarnya telah mengadakan sambutan bulan kaunseling kebangsaan ini semenjak tahun 2016 yang lalu. Maknanya dah kurang 4 tahun dah kita mengadakan bulan kaunseling ini. Jadi secara umumnya
kenapa kita mengadakan sambutan bulan kaunseling ini ialah untuk mempromosikan perkhidmatan kaunseling. Jadi tema tahun ini kita mengambil tema kaunseling ke arah kesejahteraan masyarakat. Jadi kita sebenarnya untuk memberi pendedahan, memberi perkhidmatan berkaitan dengan perkhidmatan kaunseling. Seperti mana yang kita maklum kadang-kadang orang salah anggap bila sebut je kaunseling ni, ni mesti orang bermasalah. Kita cuba mengurangkan stigma negatif itulah. Jadi sebenarnya kalau kita lihat kaunseling ini sebenarnya kita untuk membantu masyarakat, terutama sekarang ni musim COVID-19 ni kan. Macam-macam kita dengar isu-isu berkaitan dengan kesihatan mental, tekanan, kebimbangan dan sebagainya. Jadi kita cuba memberikan perkhidmatan daripada kaunselor-kaunselor profesional kepada ahli masyarakat juga untuk meningkatkan kesejahteraan diri dan sebagainya lah. Itu secara umumnya lah mengapa kita mengadakan juga bulan kaunseling pada setiap tahun sebenarnya. Okey, jadi mungkin Prof boleh kongsikan bagaimana kaedah pelaksanaan bulan kaunseling ni. Okey, secara umumnya seperti mana yang saya maklumkan tadi, kita melihat kepada beberapa tujuan tadilah kan untuk memberi kesedaran tentang perkhidmatan kaunseling, mempromosikan perkhidmatan, mengurangkan juga persepsi negatif tadi. Cuma di sini kalau kita melihat pelaksanaan, pada asasnya kita cuba mengadakan program-program yang secara bersemuka. Namun demikian, oleh kerana pandemik ini dan kita sekarang berada dalam PKPB sekarang ini, jadi kebanyakan program-program kita dijalankan secara atas talian. Jadi program-program kita kebanyakan jabatan-jabatan kerajaan, terutamanya yang di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, mengadakan pelbagai program-program kesedaran berkaitan dengan perkhidmatan kaunseling. Jadi secara umumnya kita lihat ada beberapa program, kalau saya boleh nyata sini, seperti seminar komuniti bersama kaunselor, sehari bersama kaunselor, meet and greet with kaunselor, bengkel-bengkel, program CSR bersama masyarakat, program santai bersama kaunselor. Dan kebanyakannya program-program ini pada masa ini dijalankan secara atas talian lah. Macam kita pagi ini, kita mungkin ada yang menggunakan Google Meet, ada yang menggunakan Zoom dan juga pelbagai pelantar-pelantar online yang lain. Okey, Fiona. Okey. Jadi apakah peranan kaunselor pada masa pandemik COVID-19 ni? Mungkin Prof boleh kongsikan. Okey. Peranan kaunselor secara umumnya seperti mana saya sebut tadi, kaunseling ini ialah satu perkhidmatan yang membimbing, memberi panduan, tetapi kita bukanlah membuat keputusan 100%. Sebabnya keputusan itu akan dilakukan oleh klien atau pemanggil itu sendiri. Jadi bila pada masa ini kita menyediakan pelbagai perkhidmatan sama ada atas talian ataupun bersemuka, di mana klien atau individu atau pemanggil boleh memanggil kaunselor-kaunselor yang profesional untuk memberikan bimbingan, panduan ataupun perkhidmatan secara profesional. Namun demikian, semenjak COVID ini, kita telah mengadakan satu talian khas, bukan sahaja di kementerian, tapi berbagai agensi kerajaan yang lain. Begitu juga NGO-NGO yang mengadakan khidmat sokongan sosial ini. Jadi, kalau di Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, kita memang ada talian khas COVID-19 ataupun COVID-19 di talian kasih yang seperti mana yang kita maklum 1599 bebas tol ini yang ataupun kita boleh menggunakan WhatsApp kita, saya rasa ada di talian kita, iaitu 019 261 5999. Jadi secara umumnya perkhidmatan ini kita adakan untuk membantu masyarakat yang kita kata mungkin mereka perlukan bantuan segera. Kadang-kadang ingin maklumat, kadang-kadang mungkin dia kata dia tertekan dan dia nak jumpa kaunselor pun jauh ataupun nak jumpa mungkin halangan-halangan roadblock sebagainya ataupun tak boleh keluar. Mungkin mereka berada di Johor Bahru umpamanya, tapi
tak dapat datang ke Kuala Lumpur. Kita sediakan perkhidmatan-perkhidmatan atas talian yang kita namakan perkhidmatan sokongan sosial supaya mereka boleh dapat meluahkan perasaan, mendapat maklumat dengan segera. Dan talian-talian kita ini dikendalikan oleh mereka yang profesional, kaunselor-kaunselor berdaftar dan juga yang kebanyakannya berkhidmat secara sukarela, sebagai sukarelawan kita lah. Okey, terima kasih kepada Prof sebab sudi kongsikan begitu banyak info-info yang saya percaya memang akan berguna kepada setengah penonton yang ada di rumah lah. Okey, jadi bagi anda semua, harap anda semua dapat apa yang kita kongsikan. Kita nak ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Prof, dan kalau nak nombor-nombor yang tadi yang Prof telah kongsikan, mungkin nanti kita akan sertakan di ruangan komen yang ada di Facebook Borak Kopitiam. Okey, baiklah. Sekarang ni rasanya Haziq ada sedikit pesanan ataupun info nak kongsikan bersama dengan kami di sini. Yes, saya nak pesan kepada anda untuk tonton program realiti terbaru dekat TV3 yang akan start malam ini, iaitu Vocal Mania. Di mana Vocal Mania ni kita akan tengok idol-idol kita ni. Kita ada Aina Abdul, Indah Ruhaila, Lan Solo dan juga Tomok yang akan dicabar oleh Ruki. Di mana Ruki ni adalah antara amatur lah, penyanyi-penyanyi amatur yang akan fight dengan idol-idol ni untuk tunjukkan siapa lagi hebat. Wow. Ini adalah salah satu program yang kita kena tonton yang akan start malam ini, yang akan dihostkan oleh Datuk Esi Mizal bersama dengan Azira Syafinas, dan juri tetap kita ada Misha Omar dan juga Yusri Abdul Halim. Jangan lupa saksikan malam ini Vocal Mania di TV3 pukul 9 malam. Okey? Baik. Tengok dia punya promo pun dah sangat-sangat cantik kan. Malam ni confirm hebat untuk anda. Tapi ini kita ada adik-beradik hebat. Kita tahu macam mana bisnes mereka berjaya sekarang ini. Bukan setakat dekat iklan, dekat social media pun mereka berjaya. Kita ada The Melvins, iaitu kita ada Syida, Syifa, dan ini kita bersama dengan Syafiqah Melvin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sila. Hai Haziq. Empat orang ke? Sepatutnya. Sepatutnya 4. Sepatutnya 4. 1, 2, 3, 4. Dengan Fiona. Jeling je. Pelik rupa seorang lagi. Lain sikit. Okey, mungkin kita nak tanya dulu pasal bisnes. Macam mana sekarang ni The Melvins punya bisnes? Dengar cerita dah sampai tahap bilion-milion. Alhamdulillah. Tuhan rezeki kita semakin berlipat kali ganda sekarang ni. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah sebab kita dah ramai recruit team. Kita baru-baru ni kita baru launch maskara kita bulan 9 hari tu. So sambutan sangat-sangat menggalakkan. Syifa tengah pakai? Tengah pakai sekarang ni. Tak pakai bulu mata dah. Tak pakai bulu mata dah. Cuma pakai maskara sendiri je. Tapi sebenarnya siapa di sebalik kejayaan Melvin Sister ni? Siapa sebenarnya yang plan untuk apa yang dibuat oleh keempat-empat anda sekarang ni? Kita bagi hak tua lah jawab. Yang paling tua. Kepala dia belah sana. Itu kepalanya. Okey, Syafiqah boleh cerita? Okey, first kali thank you sebab jemput kami, The Melvins. Okey, siapa di sebalik The Melvins ni, di sebalik brand Kekasih ni, sebenarnya kami daripada dulu lagi, kami memang nak buat bisnes bersama-sama adik-beradik. Tapi kami tak kurang yakin sebab kurang ilmu. Jadi masa tahun lepas Kekasih ditubuhkan 1 bulan 5 2019. Kita sebelum tu kita dah belajar. Macam saya sendiri pun saya jual produk orang dulu. Saya jadi macam stokis, agent lah. Saya jadi stokis produk orang dulu dan saya belajar dulu. Dan lepas tu saya bawa ilmu tu ke dalam Kekasih dan di situlah Kekasih terbina daripada kami 4 orang. Okey, kalau kita tengok kan sebenarnya kan 3 orang yang ada dekat sini lah. 3 ya itu dah jelingan tajam macam tu. Macam tu Kita tengok 3 mempunyai perwatakan yang berbeza. Of course. Okey. Macam mana adik-beradik The Melvins ni kan bergabung bersama untuk buat bisnes kan dan sebagainya? Tak gaduh dan sebagainya. Adik-beradik selalu kalau buat bisnes ke buat company sesama, mesti ada benda yang jadi. Kalau tengok drama lah. Kita orang masa tak buat bisnes pun memang bergaduh. So bila dah buat bisnes lagi bertambah gaduh tu lah. Itulah perwatakan yang berbeza di antara kami berempat ni menyempurnakan lagi The Melvins tu sebenarnya. Sebab macam Tila karakter dia lain, Syida karakter dia lain, Kak Long kelebihan dia lain, Syifa kelebihan lain. So kita gabungkan kekurangan dan kelebihan kita tu untuk menghasilkan satu produk yang inilah yang kita tengah
buat sekarang ni lah. sekarang ni. Bukan apa, sebab kadang-kadang macam kita tengok kan, kalau kita buat bisnes seorang-seorang, kita tak ada otak yang lain untuk bantu kita, untuk support kita. So macam dalam situasi kita ni, kita ada 4 orang untuk bagi masing-masing punya pendapat. So itulah bestnya bila buat bisnes adik-beradik. Dulu kita ada dengar lagu Berdua Lebih Baik. Berempat pun lagi. Happy. Lagi kaya. Kan? Ni hint ke? Ini hint ke, Haziq? Bukan. Kita cakap pasal berempat adik-beradik. Ya Allah. Dia dah fikir lain dah. Asal laki cakap benda tu je jadi lain. Okey, tapi bukan setakat adik-beradik punya faktor. Faktor yang lagi satu adalah ada antara kalian semua yang dah memang sedia ada famous dekat social media, yang memang popular di social media, mempunyai followers yang ramai. Mungkin dari situ juga sebenarnya antara faktor kejayaan kelebihan untuk brand The Melvin ini sendiri. Betul. Kita tak menafikanlah benda tu. Macam Tila sendiri dia dah ada 3 million followers. Betul. Lepas tu Syifa ada tak banyak, tapi orang kata benda tu support lah. Cukup-cukup lah. Cukup makanlah. Boleh lah. Half million. Dia macam dalam 4 orang ni, dia kena ada like orang ni, okay, dia kelebihan dia dekat marketing. Macam saya, kelebihan saya dengan Syida, kelebihan kami dekat management. Jadi macam dia melengkapi tau. Sebab dia dalam kami percaya dalam satu tim tu dia kena ada otak hijau dan otak merah. Dia kalau otak hijau dua-dua, dia akan attack saja tanpa memikirkan pengurusan. Jadi dalam grup kami ni ada yang otak hijau, ada yang otak merah. Jadi dia bila bersatu tu memang gaduh tu memang banyak lah. Memang akan gaduh. Itu argument tu standard. Kalau kita nak buat apa-apa decision making. Aku nak pilih kotak ni, aku nak pilih warna ni, aku nak pilih brand ni. Confirm kita ada cita rasa yang berbeza. Kita takkan ikut macam tu je. Kita pun ada pendapat sendiri. Yes. So sekarang ni kita tanya, siapa yang paling cerewet antara keempat-empat The Melvin? Kita selalu gaduh sebabkan salah dia. Dia macam dia masing-masing cerewet, tapi dia punya cerewet lain sikit. Dia cerewet yang annoying tau. Tak betul. Saya paling cerewet dalam tu sebab kita yang paling sulung. So kita dah tahu macam kita dah lalu benda tu kan. So kita dah tahu macam mana impact dia kalau kita buat macam ni impact dia. Macam itulah sebab itulah selalu gaduh tu. Faham? Okey. Tapi kita kembali kepada media sosial. Tapi kalau kita tengok kan, bagi mereka yang mungkin ada bisnes juga di luar kan, mereka masing-masing yang try untuk bangun daripada menggunakan media sosial mereka. Mungkin Melvin Sister dekat sini boleh kongsikan tips-tips kepada mereka. Sebab dekat sini kalau kita tengok ada 3 otak yang berbeza. Yang mungkin ada 3 tips followers. 3 tips yang berlainan. Okey, untuk bagi sebab sekarang ni zaman PKP, zaman COVID, kita tak tahu sampai bila. So memang ramai orang kat luar tengah cari lagi apa benda nak buat dan macam sekarang ni just gunakan media sosial yang kita ada untuk build kita punya personal branding. Kita jangan rasa, saya selalu cakap dengan tim, jangan rasa yang walaupun kita ni orang biasa, kita rasa kita tak bukan siapa-siapa. Sebenarnya setiap seorang daripada kita mempunyai personal branding sendiri. So build your personal branding and you buat je. Tapi kalau ikutkan pengalaman kami, gunakan pengalaman menjual orang punya produk dulu sebagai tempat untuk kita kaut ilmu dan lepas tu kita berkembang. Tapi bagi saya kan, saya rasa macam The Melvin Sisters ni baguslah menggunakan platform media sosial untuk satu orang kata benda yang baik, mencari rezeki kan. Tapi mungkin boleh kongsikan juga bagi mereka yang ada media sosial apa yang mereka tak patut buat supaya tak orang kata memberi pengaruh yang tidak baik kepada orang lain di situ. Syida ada jawapan kot. Yang tak patut buat. Kalau kepada korang yang kat luar sana yang teringin sangat nak buat produk ataupun nak buat brand sendiri, jadi influencer. Yang penting jangan hentam promo. Maksudnya sebelum buat tu main buat je. Tak ada research, tak ada fikir jauh. Sebab sekarang ni semua orang nak buat produk, tapi yang seperti kita nampak semua orang buat produk tu tak tahan lama. And benda tu macam dia boleh ajak orang lain. Dia orang akan ada mentaliti yang buat produk ni senang sebenarnya. Nak sustain tu susah. Sangat susah. Dia kena ada macam bila kita nak berjaya ni kita kena ada 3 benda. Apa dia? Kita kena ada ilmu, kita kena ada circle dan kita kena ada guru. Selagi kita rasa kita tak ada 3 benda tu, carilah 3 benda tu sampai kita berjaya. Betul. Wow, macam tengah dengan motivasi. Okey, tapi kan kita tahu antara macam Syifa dan juga Syatila,
selalu kena kecam kat social media. Kan ada je kadang-kadang ada je kontroversi-kontroversi yang timbul. Kan kadang-kadang Syifa tak minta pun benda tu jadi macam kenapa cakap pasal ni kan. So mungkin macam mana adik-beradik mesti efek juga benda tu macam sakitnya hati aku dapat komen macam ni. So mungkin Syifa boleh cerita sikit mengenai komen-komen negatif yang korang dapat ni. Macam mana korang atasi, macam mana korang overcome benda tu? Okey, kecaman yang paling terbesar yang kita orang pernah kena pada awal tahun hari itulah. Yang bila kau bangun tidur, tiba-tiba kau tengok kau kena kecam. Aku cakap, ya Allah, apa benda aku buat ni? Kita tak sangka benda tu. Kita tak pernah terimagine yang kita kena lalui benda tu. Dan benda tu juga efek kita orang satu keluarga, efek kita orang punya brands itself. Tapi sebenarnya, kita je cakap benda tu efek. Tapi sebenarnya tak efek langsung. Benda kecaman tu tak efek kita punya apa orang kata perut nasi ke apa tak ada. Tapi sebenarnya bila Allah uji kita dengan kecaman-kecaman netizen macam tu, sebenarnya ada hadiah yang istimewa di sebaliknya. Di sebalik ujian tu sebenarnya. So apa yang kita orang buat, kita orang satu family buat is kita ignore je lah. Kita ignore dan kita jangan gunakan kecaman tu sebagai satu apa orang kata buatkan kita lagi down. Tapi kita gunakan kecaman tu untuk membuktikan kepada orang-orang yang kecam kita tu sebenarnya kita lebih daripada tu. So kita just off comment kalau boleh dan jangan stay away lah dari social media untuk 2-3 hari je. Kalau off comment, followers boleh naik tak? Naik. Yang 1/2 juta tu sebab tu lah. Oh, sebab off comment. Alright, saya try off comment. Saya try off comment lepas ni. Alright, kita ucapkan terima kasih kepada The Melvins hari ni sebab sudi bersama dengan kita. Banyak benda sebenarnya nak tanya. Mungkin Syafiqah nak cerita, nak motivasi lagi kan. Nak buat ceramah lagi kan kita. Nanti kecam dia. Kecam dia. Okey, kita ucapkan terima kasih kepada Syafiqah, Syifa, Syida dan juga Tila yang tengok kita sekarang ni. Hai Tila. Alright, kita nak ucapkan terima kasih. Semoga berjaya dengan bisnes sekarang ni yang dah million sekarang. InsyaAllah, alhamdulillah. Ya, okey. Dan sekarang ini juga mempunyai million followers dekat Instagram. Yang akan perform lagu terbarunya. Jom kita dengarkan Kai Bahar dengan lagunya Durja. Terlakar awan di langit, raut wajahmu menghiasi seluruh ruang hatiku. Tidak terlafaz di bibir kasih sayangku, terhanyut di buai fantasi. Setiap indah cinta pasti ada peritnya, di akhirnya sempurna. Di dalam mekarku sembunyi pilumu, di tiap langkahku tersirat kasih rindu. Dengarkan bisikku, sambutlah tanganku sebelum kau luka. Setiap indah cinta pasti ada
Di dalam mekarku sembunyi pilumu, di tiap langkahku tersirat kasih rindu. Dengarkan bisikku, sambutlah tanganku di dalam mekarku. Sembunyi pilumu, di tiap langkahku tersirat kasih rindu. Dengarkan bisikku, sambutlah tanganku sebelum kau luka. Yes, kalau kita tengok dekat komen Facebook, rata-rata ada banyak orang bagi bunga dekat Kai dan sebagainya. Nampak gaya peminat dah, orang kata macam berkumpul dekat situ. Jadi kalau nak dengar lagi Kai nyanyi, boleh kejap lagi? Boleh. Jangan ke mana-mana. Kejap lagi kita akan bersama dengan Kai. Tapi sekarang ni Fiona nak gunakan platform yang kita ada untuk buat perkara baiklah. Antaranya adalah ni yang Fiona nak sampaikan kepada anda semua yang ada di rumah, iaitu lelongan amal tabung bersamamu. Jadi bagi anda yang ingin membeli dan juga memiliki barangan istimewa kepunyaan Sherry Al-Haddad, iaitu kasut Gucci. Jadi jom sertai lelongan amal tabung bersamamu. Harga bidaan bermula dari RM500. Jadi anda semua boleh layari auction.tabungmpb.org.my sekarang juga, dan tarikh bidaan akan berakhir pada 2 November 2020. 100% hasil bidaan tersebut akan disalurkan ke tabung bersamamu TV3, dan saksikan juga program bersamamu setiap hari Ahad jam 6.30 petang di TV3. #hulurkan tangan, ringankan beban. Jadi bagi anda semua, jangan terlepas peluang untuk buat orang kata satu benda yang baik sebagai kerja amal lah. Okey, jadi sekarang ni yang ada dekat dalam studio bukan sahaja Fiona, tetapi kita juga menjanjikan kita akan bawa tetamu-tetamu yang istimewa khas untuk anda hari ini. Sekarang ni kita ada Jejaka Stock Production. Dia ketuk lagi. Wah, lain macam tu kan buat baik, Mas. Hari Tasma dan juga kita ada Fikri. Wow. Hari ni kita bersama dengan geng-geng Stuk ni, tapi tak semualah. Betul. Tak semua ada. Yang seorang dah jadi penyanyi. Betul. Kan, dah tukar bidang. Dah nak snow cap sekarang. Maybe dia bukan Stuk Production dah lepas ni. Kena kick terus. Ya, saya nak buat benda lain dah. Apa yang kau nak buat? Adakah ini hint ke apa? Saya nak jual insurans dah lepas ni. Kau nak buat yang mana ni? Kau pilih ni. Saya nak stop semua ni. Tak ada. Alright. Okay, Stuk ni dari awal dulu terkenal dengan video-video Vine. Kan, video-video pendek, lakonan-lakonan diorang punya team ni lah. Daripada diorang zaman student lagi. Betul. Sekarang dah habis belajar. So mungkin boleh cerita macam mana korang boleh start? Macam mana korang boleh terfikir untuk buat satu team production yang sekarang ni dah jadi terkenal di seluruh Malaysia? Wah. Haris. Macam mana, Fan? Macam ni lah, Haris. Ayuh. Sebenarnya kita orang dulu study sama-sama masa diploma. And then bila dah habis diploma tu, macam tak ada benda nak buat, kita orang tak naklah buang masa je kan. And then saya ni ada passion untuk mengarah video dan juga mengedit lah. Lepas tu ajaklah geng-geng Haris, ajak Fikri. Mula kau cakap apa, Rit? Mula-mula semasa Farhan ajak saya membuat video ni, pada awalnya macam saya rasa macam, macam tak ada masa depan je buat video ni. Baik saya duduk rumah makan ke, main kucing ke apa kan. Kau paling belagak lah. Ya, time tu saya macam, tapi tak apalah, kawan punya pasal, saya tolong juga. Lama-lama menimbulkan rasa minat tu lah. Bila dah minat tu, sama-sama lah ada minat yang sama, kita buat benda tu dengan penuh, orang kata apa? Penuh perasaan. Penuh cinta. Kita bagi dia all out. Faham. Okey, tapi Fikri mungkin boleh cerita juga angle korang ni sebenarnya. Apa awal-awal dulu korang nak bawa? Kan mesti mula-mula tu ada plan. Okey, kita nak tunjuk dekat penonton-penonton kita, viewers kita ni, angle yang macam ni. Benda-benda baik ataupun pergaduhan korang ke macam mana? Apa benda yang korang sebenarnya nak bawa dekat dalam Stuk? Kita orang more kepada general punya viewers lah kan. Sebab yang tengok kita orang ni mostly macam budak-budak sekolah, budak universiti. So kita orang nak tunjukkan something like macam orang boleh terapkan dalam diri diorang, iaitu benda yang ada pengajaran lah. Contoh benda baik lah. Betul, macam itulah. Kiranya kita orang akan buat video tu, video yang
konten yang berguna untuk masa depan punya lah. Untuk diorang akan guna, okey macam ni rupanya. Kalau kita boleh gunakan nanti, macam itulah. Itu yang Pak An sekarang duk buat Korea punya benda tu. Jadi Tapi kalau kita tengok kan, memang ni semua daripada time belajar lah kan. Maksudnya belajar satu course, tapi kadang-kadang ada student-student yang dah ada pengalaman sendiri, dah keluar buat part time dan sebagainya. Adakah salah seorang daripada kamu ada pengalaman untuk bekerja dari luar, kemudian baru boleh tubuhkan satu team macam tu untuk buat production ke macam mana? Macam mana startnya nak buat ni? Macam mana, Van? Sebenarnya saya dengan Haris, kita memang belajar course filem and video lah. And then kita memang ada ilmu tu memang sangat berguna lah untuk kita start buat video-video yang tular betul. Viral. Lepas tu and then yang lain-lain tu macam kawan-kawan sekolah, tapi tak semua study course yang sama. So diorang punya minat tu datang bila saya ajak buat video sekali. Dah terjebak. And then diorang sikit-sikit belajar, sekarang dah pandai lah. Macam budak nak jalan lah. Kalau kita nak berjalan, kita akan tatih start pada awal. And then dah pandai berlari dah budak tu sebenarnya. Betul. Dah berlari dah sekarang. Dia berlari. Nampak budak berlari. Okey, tapi kan yang dalam stage sekarang korang dah ada kerjaya sendiri. Ada yang pernah ada yang jadi kru, ada yang jadi editor, ada yang jadi penyanyi, pencipta lagu. Wow. Dah berkapal sekarang. Astagfirullahalazim. Kan? So macam mana korang bagi kau masa sekarang? Mungkin Haris boleh cerita antara yang paling busy sekarang. Betul, saya dapat rasakan benda tu sangatlah busy kan. Tapi pembahagian masa tu amatlah penting. Which is sebab itulah saya ada kawan-kawan saya juga yang macam saya akan bagi tahu aku hari ni ada show ke apa. So benda tu macam dorang pun faham, so kita time tu lah juga nak set masa lah. So kena pandai set masa lah, itu je. Tak pernah kena pulau lah. Tak pernah. Kalau pulau silap tu je. Kalau pulau. Ada satu tips yang aku nak tanya. Mungkin boleh cerita pasal korang punya video kat YouTube kan? Sebab korang pun sekarang aktif masukkan video kat dalam YouTube. Betul. Ada ke masa-masa yang sebenarnya sesuai nak post dekat YouTube tu supaya views lagi tinggi? Sebab mungkin ramai juga yang nak jadi YouTuber kat luar sana tak tahu nak post pukul berapa, hari apa. Betul. Berapa video kena post sehari? Sebab macam kita orang dalam satu minggu tu kita orang akan post setiap hari lah, Isnin sampai Sabtu. Dia pada masa yang orang akan tengok lah, iaitu pada pukul mungkin malam, sebab time tu orang dah habis kerja. So orang perlukan hiburan. Kita macam nak menceriakan hari diorang balik. So kita orang akan post dalam lebih kurang 8 macam tu. 8 sampai bila orang dah balik kerja. Depends juga kalau macam weekend pun kita boleh start awal, which is pagi 8 pagi. Which is macam tu orang dah bangun, dah tengok. Kalau korang post malam juga, orang dah tengok pukul 8, mungkin sampai pukul 10 orang dah tidur. So masa tu sangatlah pendek. So kalau weekend korang boleh post awal lah. So orang akan tengok. Durasi untuk satu video yang orang kata macam recommended untuk kita buat. Mungkin ada setengah. Kan betul lah. Betul. Kalau kita buat 1-2 minit takut tak dapat menjana income, itulah gunanya kita jadi influencer kan. Ya, sekarang buat YouTube. Betul. Memang kata. Farhan, macam mana daripada segi durasi video Farhan? Durasi tu dia sebenarnya lagi pendek, lagi meletup lah. Dia better pendek dan padat lah. Dia jangan panjang dan draggy. Kalau panjang padat itu tak apa. Betul. Sebab mostly idea susah nak cari sekarang. So walaupun kalau dia buat panjang, dia buat padat tu baguslah. Tapi kita orang sebab dah panjang Betul, sebab kalau kita orang buat panjang, kita make sure first 2 atau 3 minutes tu orang akan stay kat situ. So kalau macam awal-awal dah 20 saat orang dah keluar, so benda tu tak bagus jugalah. So kita akan make sure first 2 minutes tu kita orang akan buat orang stay lah. So orang akan tengok sampai habis. Okey, satu soalan sensitif lah, boleh okey, saya nak tahu ni, korek sikit sebab tadi saya ada cakap influencer ni nak jadi influencer sebab nak dapatkan income lah kan. Betul. Income start production ni sebagai influencer sekarang ni boleh kongsikan berapa? Macam mana? Setakat mana lah?
Aduh, tanya Aziz. Aziz influencer juga. Betul. Haziq influencer tua. Kita dah tahu. Dulu dia start production juga. Saya pernah masuk stir. Dulu dia pernah masuk stir. Tapi sebab macam masa tu tak kaya lagi, saya keluar. Tu lah dia cakap rugi kan, silap. Tapi sekarang dah kaya, saya masuk balik. Ulang masuk balik tak? Dah penuh abang, kena beratur lah. Okey, tak ada. Maksud Fiona mungkin kita nak tanya mungkin sebenarnya berbaloi tak? Dia bukan nak tanya berapa ringgit kau dapat. Mungkin dia nak tanya berbaloi tak Time bila spend. kita buat video dan juga effort yang kita buat tu dengan apa yang kita dapat. Sejak bila kita buat 1993. Sejak 1993 kita start buat video. Korang dah start. Alhamdulillah kita nampak itu punya hasil tu sampai sekarang. Kalau tak dulu mostly macam video yang baru kita tengok tadi, mostly dekat taman kan. Kat luar. Itu kita self claim taman tu as kita orang punya studio lah. Betul. Orang kata studio Sturk. Siapa masuk sini kena bagi tahu kita orang dulu lah. Kawasan korang lah tu. Kawasan kita orang. Lepas tu alhamdulillah kita dah banyak buat video. Alhamdulillah ada klien masuk, klien nampak video kita orang and kita orang start dapat income daripada situ and alhamdulillah sekarang dah ada studio yang official lah. Wow. Tepuk guys. Tepuk. Okay. Last yang ini adalah yang paling serius punya soalan. Mungkin yang kita nampak ni adalah happy sahaja. Benda yang gembira-gembira sahaja. Tapi mungkin pernah tak korang mengalami saat sukar, saat yang susah, jatuh, terduduk, sedih, terbaring. Mungkin fikir macam tu. Pernah dulu. Jangan nangis. Sabar, Fik. Sabar. Adalah sebab kan selalunya kalau orang nak start benda baru mesti akan ada macam dengki kan. Tapi kita orang ambil itu sebagai satu kekuatan untuk kita orang teruskan apa kita nak buat. Betul. Mostlynya orang akan macam lah sikit-sikit nak tiru ni, sikit-sikit nak tiru ni. Macam tu lah. Ada kata biru juga Ada. Tapi cakap je yang orang kecam kita buat Running Man tu. Betul. Itu salah satunya lah. Peminat-peminat Running Man kecam. Tak. Kira orang-orang yang macam dia macam dia netizen lah. Dia tak sukalah tengok macam kadang-kadang kan kalau Malaysia ada show mesti ada golongan yang akan cakap lah tiru ni dah buat dah tak ada idea ke. So kita orang ni just masa tu tahun berapa? 19 tak betul. Okey. 2012. Masa tu Running Man yang Korea tu tengah naik. So kita orang buat parody punya version lah. Kita orang pun just nak have fun je. And then ada golongan macam netizen yang geng-geng tweet famous ni, dia orang macam tengok budak-budak ni, apa benda ni diorang ni. Lepas tu ada geng-geng ni, tentu bash. Padahal kita just nak have fun je. Betul, faham. Kadang-kadang orang salah anggap mengatakan yang kita meniru padahal kita nak cuba buat something yang different. Kan? Kita ambil itu sebagai konsep contoh saja kan. Jadi itulah dia tim Sturk Production, kita boleh follow diorang. Diorang adalah Insta famous, diorang adalah Tweet famous, diorang adalah YouTube famous. Boleh follow diorang semua. Haris Azman, Pak An dan juga ini kita ada Fikri. Alright, kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini kita ada persembahan daripada Kai Bahar lagi. Terus kekal bersama Borak Kopitiam. Yang dimungkiri gitu. Nyanyi lagu Iman Troy apa kali tadi? Ya Allah. Hang sebut kari. Aku sebut kari. Aku dah sebut kari. Aduh. Okey, kita ada Kai Bahar. Lagu terbaru Durja telah pun dipersembahkan tadi yang kita dah tengok. Ramai komen bagi bunga kat Kai Bahar dia baling. Oh, bunga. Ya, dia bagi bunga, dia baling dekat virtual lah. Cakap handsome-nya Kai kesayangan. Always like this. Kai, lagu Durja. Kan, Durja tu maksud dia lah macam muram Durja. Betul? Dia bermuram durja. Dia lebih kepada macam risau lah. Macam saya risaukan Aziz. Aziz ni dah tak rindu Kai lagi ke? Macam tu. Apa? Tak rindu kita jumpa. Tu lah tak sebab kita berpuk mini love. Okey. Durja ada video klip dah sebenarnya. Ada dah dekat YouTube. Ya, yang anda boleh tengok sekarang, kita boleh play sikit. Kita tunjuk kepada penonton Borak Kopitiam. Di mana video klip ni di-shoot dekat mana ni, Kai? Ini dekat Empangan apa? Empangan dekat dia apa tu? Tak apa. Empangan pun cantik juga. Negeri mana? Negeri mana?
Uluyam dekat sini je, dekat Sungai Tua? Apa benda tu? Ada satu empang Semenyih. Ya Allah. Nak shoot ni berapa lama ni, Kai? Ini 1 hari je. Oh. Kita ada 3 location. Pagi dekat rumah, petang dekat Semenyih ni dan malam di KL. So dia punya cerita sebenarnya bawa cerita pasal apa ni dalam video Dia klip bawa ni? beg. Dia bawa beg saja. Cerita dia pasal dia nak pergi dapat kerja di luar lah. Contoh macam dapat kerja di bandar and then dia terpaksa tinggalkan dia punya girlfriend dia. Jadi pada masa yang sama dia risau girlfriend dia tu takut girlfriend dia tu orang lain ambil paling pada dia ke. Dia risau lah sebab dia terlalu sayang. And dia risau macam aku lama ni dekat bandar ni nak kerja kan. Macam Kai nak keluar, dia nak pergi daripada Perlis datang KL. Yes, lebih kurang macam tu. Cerita betul ke apa? Tak ada lah. Tapi mostly ada kisah benar di antara ramai-ramai rakyat Malaysia ni juga ada jugalah. Ya. Baru nak kisah benar macam tu. Harapannya guys, silakan sebab ini lagu ni adalah baru keluar gitu. Baru keluar itu untuk tahun ni tak sempatlah pergi semi final. Ya betul, tak sempat. Tak sempat. Ini target tahun depan macam mana kan? InsyaAllah tahun depan kalau ada rezeki lah. InsyaAllah. So ada next lagi projek yang akan keluar? Ada. InsyaAllah pada hujung lah dah. Hujung tahun ni ataupun hujung tahun ni juga lah. InsyaAllah saya akan ada satu single duet bersama dengan Tutut. Kita rasa dulu insyaAllah. Alamak, okey. Siapakah Tutut tu? Anda kena nantikan. Alright, kita nak ucapkan terima kasih kepada semua penonton Borak Kopiah. Jangan lupa follow Kai Bahar 94. TikTok. Jangan lupa TikTok apa nama TikTok kan? Kai Bahar 94 underscore. Dia dengan TikTok dia. Dia nak promote TikTok dia. Underscore 94. Kai Bahar underscore 94. Kai Bahar underscore 94. Pergi follow TikTok Kai Bahar. Jangan lupa untuk terus tengok kami besok Borak Kopiah. Jangan lupa pukul 8 pagi sama juga. Esok episod pasal apa ni? Esok kita akan ceritakan tentang Hari Kerdil. Jadi jangan lupa untuk saksikan. Kita tinggalkan anda bersama dengan Kai Bahar. Ini lagu yang memang akan membuatkan anda nangis, akan buat anda terbuai. Kita dengarkan Luluh dari Kai Bahar. Assalamualaikum, kita jumpa lagi Borak Kopiah. Bye-bye. Sudah puas aku menangis lagi. Kau hadirkan mendung awan yang kelam, namun ku kan tetap bisa bertahan. Secebis kasih yang telah kau beri kan ku simpan dalam memori indah, tapi semuanya telah berakhir. Aku tersungkur menunduk meraung, dan tiada siapa bisa merasakan sakitnya hati ini. Jika kau tak mampu memberiku senyum, usah kau hadirkan dengan